Okey, kita sambung semula. Ada sedikit kita panggil apa? Bukan gangguan lah, macam urusan teknikal yang terpaksa saya selesaikan. Okey, kita sambung semula. Saya pernah sentuh, saya tak pasti dalam live ataupun dalam YouTube. Ada yang bertanya, macam mana kalau kita nak pasangkan radio Al-Quran ni, saya tunjuk contoh terus. Ni antara yang paling familiar lah kot di kalangan sahabat-sahabat saya yang menggunakan pendekatan supaya anaknya sentiasa dapat mendengar Al-Quran. Ada orang yang dia guna dalam kereta je, asal masuk kereta je mesti pasang radio Al-Quran. Okey, so sekarang untuk slot kali ni saya cuma nak mengulas apakah teknik yang terbaik, okey, untuk kita memperdengarkan bacaan Al-Quran kepada anak kita. Okey. Sebelum tu tak dapat dinafikan yang paling terbaik sekali ialah bacaan mulut kita sendiri kepada anak kita. Yang tu memang kita panggil the top skill untuk masukkan aura Al-Quran, suara Al-Quran, roh Al-Quran ke dalam diri anak kita. Okey? Kita sendiri yang baca sebagai seorang ayah. Okey, ketika kita dodoikan anak, kita baca Al-Quran. Ada orang dia nak senang baca la ilaha illallah ulang-ulang, itu je lah. Ada style Melayu dulu, dodoilah anakku, kan? Boleh, tak ada masalah. Tapi bila kita ada satu mindset, kita nak jinakkan anak dengan Al-Quran, kita nak anak kita membesar dengan Al-Quran, kita nak suatu hari nanti anak kita berjaya menghafal 30 juzuk, walaupun kita tak mampu hafal, kan? Zaman kita dah berakhir, mungkin tak boleh dah nak masuk ma'at tahfiz ke, kan? Umur dah 40, 50, tak ada dah ma'at tahfiz yang terima. Tapi kalau ada usaha, insyaAllah dapat. Cuma nak ceritanya, macam mana betapa terhadnya kita tak mampu capai apa yang kita teringin selepas kita sedar, tapi kita boleh buatkan anak kita mampu capai apa yang kita inginkan. Dan dia adalah diri kita. Cuma dia dijelmakan dalam dia dijelmakan dalam jasad yang baru, hasil daripada zuriat kita. So kita nak dia sejak daripada kecil lagi diterapkan dengan Al-Quran. So tak dinafikan ketika dia masih lagi tak pandai bercakap, hanya pandai menangis, kita sendiri yang bacakan Al-Quran. Gantikan dodoyan suara-suara yang lain dengan suara Al-Quran, bacaan kita sendiri. Ustaz, saya malulah, saya pandai baca Fatihah je. Ya, bacakan dia surah Al-Fatihah 10 kali ulang-ulang sampai dia tidur. Ada orang malu sebab dia hanya boleh baca surah Fatihah. Bagi saya itu bukan satu yang memalukan. Kerana apa? Kerana itulah kemampuan kita. Kita hanya mampu baca surah Fatihah sebab kita hafal surah Fatihah je. Surah lain kita tak hafal. So kita baca Al-Fatihah ketika kita dodoikan dia. Kita kena ingat, topik perbincangan kita ni masih lagi dalam konsep anak kita antara 0 hingga 3 tahun. Maksudnya masih kecil lagi. So bila sentuh tajuk baca, memperdengarkan bacaan Al-Quran, so yang terbaik sekali ialah bacaan kita sebagai ibu, sebagai ayah, kita sendiri yang bacakan dia. Ketika dodoi, ketika kita sendiri sedang ada sesi bacaan Al-Quran dengan isteri, ataupun kita memang wujudkan sesi tersebut semata-mata untuk memperdengarkan bacaan Al-Quran kepada anak kita. Itu yang pertama. Yang kedua, bila kita tak mampu, kita tak mampu untuk membacakan sendiri kepadanya, so kita boleh gunakan orang lain yang membaca kepadanya secara live. Hari ini kita baca, esok kita tak mampu, kita suruh isteri kita. Satu hari nanti kita dan isteri kita pun tak mampu disebabkan sibuk. So kita bawa dia ke masjid, biar dia dengar bacaan Al-Quran daripada orang lain walaupun kita sedang sibuk dengan urusan lain. Contoh, so ada bacaan daripada mulut orang, individu dengar live daripada mulut ke telinga. So ni tahap kemampuan yang kedua. Tahap kemampuan yang ketiga, yang inilah yang biasanya digunakan, iaitulah minta Syekh Sudais, Syekh Huzaifi bacakan supaya anak kita dengar. Dan sudah pasti suaranya lebih sedap. Cuma bezanya, dia tak sama dengan bacaan mulut sendiri. Dan kesannya juga agak berbeza. Tapi tak apa, daripada kita tak ada langsung, lebih baik kita mai duduk kat bawah. Daripada tak ada langsung, lebih baik Omar dah cari dah radio Al-Quran dia. Pergilah. Okey.
So radio Al-Quran ni kita boleh guna sebab saya sendiri pun guna. Saya pun tak mampu baca 24 jam bagi Umar dengar. So cara yang terbaik ialah kita seronokkan dia dengan bacaan ayat Al-Quran daripada radio Al-Quran ataupun USB. Okey. Dalam drive tu dia dah boleh bacakan, kita tekan je. Okey. Tapi dia ada teknik dia supaya kita tak berdosa. Supaya kita tak berdosa ketika memperdengarkan bacaan Al-Quran itu kepada anak kita. Ini antara yang biasa diamalkan di Malaysia. Kawan-kawan saya perhati bila saya masuk ke rumah, rumah dia selalu pasang Al-Quran. Tapi rupanya dia tak setkan untuk stop. Dia memang 24 hours. Ataupun dia malas dah nak pergi tekan tutup buka, letih. Okey, tapi jangan risau. Keletihan itu membuahkan hasil dan mendatangkan pahala, menjauhkan daripada dosa. Letih kat mana? Letih ni lah kita kena tahu dulu dekat mana, masa bila nak tutup, masa bila nak buka. Okey. Kita kena ingat, bacaan Al-Quran ketika diperdengarkan, kita sebagai pendengar, ibu dan ayah dan juga anak kita sebagai pendengar, mestilah dengar dan diam. So sekiranya anak kita sahaja yang mendengar tapi anak kita sahaja mendengar dan diam tapi kita tak diam, kita ada kawan datang duk sembang-sembang ataupun kita buat urusan lain yang tak boleh bagi pendengaran dan mulut kita diam, so lebih baik kita tutup. Okey, lebih baik kita tutup untuk mengelakkan dosa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini dalil yang mengatakan bahawa kita mesti dengar dan diam. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila diperdengarkan bacaan Al-Quran, maka hendaklah kamu dengar dengan baik. Fastami'u lahu, dengarkannya dengan baik. Wa ansitu, dan hendaklah kamu semua diam. La'allakum turhamun. Mudah-mudahan kamu semua dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena ingat, kita ni nak baca Al-Quran, nak hafal Al-Quran, nak capai level-level dalam Al-Quran, so kita tak lain tak bukan nak minta benda tu daripada Allah. Sebab dengan kederat kemampuan kita sendiri, kita tak mungkin dapat capai level yang tertinggi yang kita inginkan. Contoh hafal 30 juzuk. Adakah dengan kederat kita? Tak. Dia mestilah datang bersama dengan rahmat Allah. Sebab itulah la'allakum turhamun. Mudah-mudahan kamu dirahmati, diberi belas kasihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Allah belas kasihan sejak daripada awal langkah kita, Allah belas kasihan disebabkan kita berusaha, susah payah, sanggup tutup walaupun susah. Tengah sembang-sembang, teringat, tak boleh ni aku pasang radio Al-Quran. Baik aku tutup dulu sebab tengah sembang. Tak apalah, sekejap lagi pasang balik. Tak ada masalah. Ulang tutup buka itu suatu yang normal. Sebab apa? Kita kena ingat, bayangkan ada seseorang yang bercakap kepada kita tapi kita bercakap dengan orang lain. Okey, kita tak bagi pun pendengaran dekat dia. Kita tak macam begitu puan pun dekat dia. Contoh macam sekarang, kalau saya tahu ada orang lain yang di luar sana, ni sebab cakap dalam rumah kan, saya cakap dengan pendengar di alam maya. Tapi kalaulah dalam dewan ni, saya tahu kata orang lain semua tengah sibuk dengan kiri kanan, jiran sebelah, sembang apa semua. Takkan saya pun nak bercakap cerita tentang Al-Quran, cerita tentang tip-tips menjinakkan anak dengan Al-Quran. So dia bukan sesuatu yang normal. Otak kita tak boleh terima bercakap pada seorang yang tak beri pendengaran kepada kita. So lebih baik kita ketika kita mendengar Al-Quran, kita kena ingat bahawa Allah sedang bercakap dengan kita, kita bagi pendengaran. Kalaulah kita tak boleh mendengar dengan baik, lebih baik kita tutup. Sama juga kadang-kadang ada orang dia buka TV, mula-mula tengoklah cerita rama apa semua, lepas tu dah rasa nak buat kerja lain, dia tukarlah pasang channel Al-Quran. Okey, dalam YouTube ke, memang dia dah set dalam dia punya memori Al-Quran dia ke. Nak pasang ke? Mari duduk sini. So, kadang-kadang bila pasang TV Al-Quran ataupun pasanglah Al-Quran tu, kita sembang. Biasanya time raya, time orang ziarah rumah kita. So, benda ni satu perkara yang sebenarnya tidak baik untuk kesihatan kita, untuk kesihatan dunia Al-Quran kita. So konsep dia apa? Kalau nak pasang, pastikan kita dapat mendengar dan diam. Kalau kita hanya dapat mendengar tapi tidak diam pun tidak digalakkan, kerana kita dah pun lawan ataupun tak ikutlah apa yang Allah perintahkan dalam Al-Quran, terutamanya berkaitan dengan mendengar Al-Quran. So, patah balik kepada dengar.
Kalau kita perhati dalam Al-Quran, kita akan perasan sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala menyusun atur corong ilmu melalui 3. Dan dia adalah susunan yang terbaik. Dalam dunia pendidikan, seseorang belajar melalui pendengaran, penglihatan dan juga perasaan. Okey? Maknanya diaktifkan telinga dia, diaktifkan mata dia, diaktifkan hati dia. So, dia bermula dengan pendengaran. So, memang tidak dinafikan bahawa pendengaran adalah corong terbaik untuk kita belajar. Sama macam hari ni. Mungkin ada orang dia pasang je lah YouTube. Tapi dia tak tengok pun, dia nak dengar je yang penting. Okay? Dia nak dengar sahaja. So, dengan mendengar itulah dia dapat sesuatu. Sama juga dengan Al-Quran. Dengan kita mendengar Al-Quran, kita dapat sesuatu. Apakah itu sesuatu? Sesuatu itu terlampau luas untuk dibincangkan. Antaranya ialah kita dapat ketenangan. Ni benda yang subjektif, tak boleh nak cerita. Dan bagi orang yang dia faham bahasa Arab, ni level yang kita panggil proses kan. Kan ada 3. Yang pertama, kita baca, tengok saja, ataupun yang kedua, kita dari sudut kita cuba menghafal, gunakan minda, gunakan memori. Yang ketiga, proses. Gunakan minda, memori juga untuk proses. So, yang ketiga ni maksudnya kita setiap kali dengar Al-Quran, maknanya kita tahu ni bincang tentang ni, Allah nak tegur tentang perkara ni, isu ni. Dan baby keluar. Okay, so dia akan dapat apa? Dapat ilmu. So, penceramah yang terbaik ialah penceramah yang sentiasa memasukkan Al-Quran sebanyak mungkin dalam diri dia, supaya dalam pendengaran dia, supaya apa yang keluar nanti adalah ayat Quran. Okay, so saya seronok dengar seseorang bila dia bercerita ataupun berkongsi apa yang dia belajar, dia kaitkan terus dengan Al-Quran. Sebab apa? Al-Quran tak dapat lari daripada kehidupan kita. So, apa yang saya nak kongsi kat sini ialah kepada semua sahabat-sahabat saya yang telah pun menjadi guru Al-Quran ataupun buka kelas tahfiz. Sebenarnya ni antara yang kita perlu titik beratkan, iaitulah mendengar Al-Quran dalam suasana yang betul, tenang, dapat mendengar dengan baik, okay, beri pendengaran yang sempurna dan juga diam. Okay, so ni antara yang boleh membuatkan kita lebih jinak dengan Al-Quran. So, patah balik kepada isu macam mana nak jinakkan anak dengan Al-Quran. So, nak jinakkan anak dengan Al-Quran ialah kita sendiri yang set. Dia nak dengar surah apa. Saya bagi contoh, ni antara yang boleh digunakan lah. Kita kan ada laptop, kita masukkan juzuk-juzuk tertentu sahaja untuk umur-umur tertentu. Saya bagi contoh. Untuk 1 tahun pertama, kita hanya memperdengarkan dia surah-surah yang pendek. Bermula daripada Qul a'udzu birabbin nas sampailah Wadduha. Surah Ad-Duha. Wadduha wal laili idza saja. Masuk tahun kedua barulah kita memperdengarkan dia surah-surah selepas Wadduha, naik ke atas sampailah surah Al-Mulk. Okey, ulang. Dan boleh juga dalam tahun tersebut kita kecilkan lagi, kita pecahkan untuk bulan Januari, kita hanya perdengarkan dia surah Al-Mulk. Ulang surah Al-Mulk. Sebab apa? Dengan ulangan tersebutlah dia sedang capture, dia tengah menghafal dalam diam. Dia menghafal dalam diam. Kalau tak percaya, anak kita yang selalu kita bawa ke masjid, dia akan lebih mudah menghafal surah Al-Fatihah berbanding surah-surah yang lain. Soalan saya, kenapa? Jawapan dia, surah Fatihah lah yang paling kerap dia dengar. So, kita yang susun supaya anak kita dapat mendengar surah tersebut berulang-ulang 100 kali, 200 kali, sehinggalah dia masuk dalam minda bawah sedar, rupanya dia hafal dalam keadaan dia tak pun push diri dia menghafal. Kita bila dah hantar anak kita masuk ma'at tahfiz, sebenarnya itu dah jadi tahap push. Bukan push tu maksudnya desak, tapi anak kita menggunakan minda sedar untuk dia menghafal. Berbeza dengan menghafal menggunakan minda bawah sedar. Okey, dia dapat tahan lebih lama. Okey, dia dapat tahan lebih lama. So, kita buat macam itulah. Masuk tahun ketiga barulah daripada barulah masuk juzuk 28, 29. Ikutlah kemampuan yang anak kita mampu capai, dan kita dapat ukur dengan cara bila kita pasang sikit,
dia akan sambung. Bila kita tengok mulut dia bertekumat kamit, sebut ayat yang selanjutnya, itu menunjukkan bahawa dia memang selama ni memberi perhatian dan dia telah pun masuk dalam minda bawah sedar dia. Okey, bila sampai ke ayat tertentu dia akan baca dengan kuat. Itu antara salah satu teknik untuk kita uji adakah dia telah pun mencapai tahap yang kita nak. Okey, itulah kita nak contoh dia dapat ikut dan baca di mulutnya. Walaupun sebenarnya kita tak ajar lagi alif ba ta. Kita tak ajar lagi, tapi dia dah, yalah kalau dia dah boleh panggil baba, dah tentu dia boleh gunakan suara dia untuk tiru apa yang dia dengar daripada radio Al-Quran. So macam saya, ni sebab yang lama punya dah rosak, kena lempar. So saya beli yang baru, tak boleh tukar dia punya ni, kena beli pula sekali dengan dia punya MMC tu, barulah saya ubah format balik, nak dengar juzuk 27 dan 28 sahaja, contoh kan. Lepas tu untuk minggu ni, ulang-ulang surah Ar-Rahman sahaja, tak ada masalah. Okey. So antara yang kita boleh buatlah supaya kita dapat jinakkan anak kita dengan Al-Quran. So ni antara kita panggil bukti nyata. Sebab Omar ni dia baru bangun tidur. So dia tengok saya bawa dia punya radio Al-Quran ni. Sepatutnya radio Al-Quran ni ada dekat dengan katil dia, dekat dengan bantai dia. Kadang-kadang nak tidur dia pasang slow-slow itu, dia letak atas dada dia tidur sendiri dia kan. So dia bangun-bangun dia terus cari yang ni. Okey. So itu antara yang boleh menyejukkan hati kita, tanda dia suka kepada Al-Quran. Alhamdulillah. So anak-anak kita juga, anak-anak sahabat-sahabat yang di luar sana juga boleh menggunakan teknik yang sama. Mudah-mudahan suatu hari nanti bila anak kita membesar, sebab umur ni tak sampai lagi 3 tahun, so level dia lah, dia tak dapat baca dengan baik lagi, tapi sekurang-kurangnya dia dah seronok dekat gadget-gadget macam ni. Okey, gadget-gadget macam ni. So alhamdulillah, syukur banyak-banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan saya dapat kumpul lebih ramai komuniti yang nak membesarkan anak yang jinak dengan Al-Quran. Suka saya ulang kerap kali, menjinakkan anak dengan Al-Quran tak semestinya memaksa ataupun membuatkan anak kita hafal 30 juzuk. Jinak dengan Al-Quran maksudnya dia suka kepada Al-Quran, dan perasaan ini kita kena wujudkan sejak daripada kecil, sehinggalah nanti bila dia membesar, walaupun dia tak hafal Al-Quran, walaupun dia tak dapat jadi johan qari tilawah kebangsaan contoh, tapi dia hidup dia sentiasa nak pegang Al-Quran. Yang tu yang kita nak, mudah-mudahan dia menjadi satu saham kita di akhirat esok. Jadi saya rasa cukuplah sekadar itu perkongsian untuk hari ini, sebagai menjawab persoalan yang pernah ditanya sebelum ni, tapi saya tak ingat saya share ataupun belum persoalan tersebut. Okey, dan kalau yang bertanya kalau macam tu nak pasang waktu bila? Jawapan dia ialah, bayangkan bila kita nak bangun, kita dah bangun pagi, sebenarnya radio ni mungkin terpasang dalam keadaan tak sedar. Malam kita tidur dia terpasang je. Mungkin sampai habis bateri, mungkin tak habis bateri masih lagi dipasang. So tutup je tak apa. Sebab kita tidur benda ni berjalan, anak kita dia dengar tapi masuk dalam roh. Macam tu je. Tapi kalau nak jimat, tak apalah, tengah tidur pasang, padamlah. Nanti bila dah bangun daripada tidur, barulah kita start buka balik. Bila kita buka balik, sebenarnya yang mendengar tu kita dan isteri kita. Suasana hening subuh tu membangkitkan semangat kita untuk memulakan hari dengan Al-Quran. Okey, lepas tu kita buatlah urusan kita, pergi dapur ke apa ke, buat kerja dengan tangan. So telinga boleh bagi dekat Al-Quran. Kita tak sembang pun dengan suami, dengan isteri, so kita masih boleh bagi telinga dengan Al-Quran. Tapi once kita dah mula berborak, kita dah mula bagi arahan, ni anak tolong settlekan, contoh kan, minta ambilkan tuala ke apa ke, waktu tu kita dah tak boleh pasang Al-Quran. Okey, stop sekejap. Sehinggalah nanti reda balik, mungkin kita dah hantar anak kita ataupun suami kita dah keluar pergi kerja, tinggal kita dengan anak kita saja dalam rumah, kita nak dua-duaikan dia, kita tak sembang-sembang dah dengan dia, kita mula pasang Al-Quran semula. Mungkin waktu kita nak suapkan dia makanan sarapan, contoh kan. Lepas tu pasang sampailah kita nak mula buat aktiviti yang tak boleh bagi pendengaran. Okey, waktu tu pun kita tutup balik. Tengah hari tak ada apa-apa, pasang balik. Okey. Sampailah petang suami kita balik. Bila suami kita balik, boleh jadi kita, kadang-kadang suami lah, kadang-kadang dah dua-dua kali kerja kat rumah, bila dah mula nak menyembang, tutup balik. Ataupun ada orang datang, tutup balik. Tapi bila sendirian, kita dapat dengar dengan baik, kita buka. So konsep dia apa? Kalau dapat dengar, kalau dapat diam, pasang. Kalau tak dapat dengar, tak dapat diam, jangan pasang dulu. Okey. So bila dah petang, suami balik, dah sibuk, tutup dulu Al-Quran. Okey, tutup dulu sehinggalah nanti
kita dah tenang balik, dah lepas isyak tenang balik, barulah pasang balik. So anak kita tidak tidak diajar dengar Al-Quran tanpa disiplin. So, kita memang terapkan anak kita kalau nak dengar Al-Quran, ada waktu-waktu tertentu dan ada adab-adabnya, ada etikanya. Dan etika ni kita tak reka, kita ambil sendiri daripada dalam Al-Quran. Dan lama kelamaan dia akan faham bahawa kita ni buat apa-apa pun based on Al-Quran. Ya. Oh, laba-laba. Okey, sekejap Baba nak habiskan. Okey, so saya rasa apa yang saya nak sampaikan telah pun tersampai. Okey, itulah mudah-mudahan apa yang dikongsikan pada hari ini memberi kesan yang sangat besar dalam kehidupan kita, terutama bagi penggemar radio Al-Quran macam ni, sama ada untuk diri sendiri ataupun anak-anak. Ingat, kita ada satu tanggungjawab dengan Allah ketika mendengar, iaitu dengar dengan cara memberi tumpuan, pendengaran dan juga diam ketika Al-Quran dibacakan. Tak kisahlah sama ada Al-Quran tu mungkin daripada surau terdekat di rumah kita ataupun radio yang ada dalam rumah kita. Okey, sampai di sini saja. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Terima kasih kepada sahabat-sahabat saya yang setia pada hari Sabtu jam 10 pagi untuk bersama-sama dalam perkongsian santai, dan suatu hari nanti mungkin akan jadi lebih santai kalau ada sahabat-sahabat yang saya boleh invite untuk kita buat sesi soal jawab supaya lebih santai dan lebih mudah untuk kita sama-sama mendengar. Dan saya persilakan sebarang persoalan kalaulah ada berkaitan dengan teknik menjinakkan anak dengan Al-Quran, dan saya sengaja menggunakan teknik sedikit demi sedikit sehinggalah kita dapat habiskan semua teknik-teknik ni. Saya sengaja buatkan satu sesi, satu saja teknik supaya saya sendiri nak istiqomahkan diri saya. Saya nak cuba kita panggil apa? Disiplinkan diri saya buat sedikit tetapi berlanjutan. So saya sengaja buat setiap hari Sabtu lebih kurang setengah jam ataupun kurang pada pukul 10 pagi hari Sabtu. Okey, manalah tahu suatu hari nanti bila dah setahun, rupanya banyak tips-tips yang kita dah kongsikan. Mungkin dia bukan tips yang saya sendiri lalui, saya ambil daripada ayah saya ataupun saya sendiri yang terapkan kepada anak, tapi dia adalah tips yang orang lain bagi tahu dekat saya perhatikan pada anak didik, sahabat-sahabat saya yang telah pun berjaya. Saya kongsikan dengan sahabat-sahabat yang ada dalam Facebook dan juga YouTube. Jadi sampai di sini sahaja. Kita tangguh dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nah, dah habis.